Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Maka berakhirlah sudah perlawanan JDT menentang Sabah di Stadium SSI dan seperti mana kita tahu result perlawanan ini adalah sebanyak 8 gol berbalas kosong untuk Sabah FC. Dan apa yang menariknya dalam perlawanan ini adalah membenarkan dua pemain melakukan hat-trick pada perlawanan ini, iaitu Joe Figueiredo 3 gol, Bergson 3 gol, satunya adalah penalti, dan seterusnya adalah daripada Oscar Ribas dan juga Raul Para yang membuatkan kita kekal berada di antara pasukan yang boleh dikatakan bottom league lah untuk saingan Liga Super ini selepas Sabah FC melalui 4 perlawanan di mana kita berkedudukan di tangga ke-10 melalui telah mendapat 3 seri dan 1 kekalahan. Jadi 8-0 ni adalah merupakan kekalahan terbesar yang pernah dimiliki oleh Sabah FC secara rasmi di saingan Liga Super. Dan sekarang ini adalah gol terbesar yang pernah dilakukan oleh JDT selepas mereka mengharungi 6 perlawanan di saingan Liga Super ni. Dan apa yang menariknya sekali lagi adalah tanpa balas lah. Di mana aku dan anda sendiri juga mengharapkan at least mungkin ada 1 gol boleh dilakukan oleh Sabah FC. Di mana ada juga peluang yang dimiliki oleh Sabah FC lah. Especially di penghujung perlawanan. Kira peluang terbuka untuk Tierney tapi beliau tidak menyempurnakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada siapa yang boleh aku backup untuk dalam hasil daripada perlawanan ni, dan aku pun tidak akan menyalahkan sesiapa juga kerana as we predict memang inilah result yang bakal kita lalui. Cuma again jumlah gol tu sajalah cukup menyakitkan untuk aku menyaksikan perlawanan ni. Ya, aku menyaksikan perlawanan ni sehingga habis masa. Berit untuk aku tahan, especially separuh masa pertama pun sudah 5-0. Aku menganggarkan macam boleh 10 ni, hampir 10 jugalah, 2 gol lagi sebelum menuju ke angka 10. Jadi aku mulakan dengan JDT dulu. Seperti biasa tim ni memang diorang sangat-sangat memburu gol walau macam mana keadaan dan kedudukan perlawanan pada masa tu. Dan ia telah terbukti lah untuk perlawanan ni di mana mereka sentiasa macam-macam tadi ingin mencari gol lebih selagi mereka mampu dalam mana-mana perlawanan sekalipun lah. Dan apa yang aku menarik untuk aku katakan di sini adalah selepas mereka dalam 3-0 macam tu, aku nampak sedikit corak permainan mereka agak slow, macam tidak begitu agresif sudah. Tapi still Sabah FC masih juga tidak mampu untuk melakukan apa-apa. So untuk Sabah FC pula guys, punca kita punya, bukanlah aku cakap kalau benda ni okay, kita akan berjaya. Tapi again, punca kurang bagusnya persembahan Sabah malam ni, of course lah, kesinambungan di antara defend, midfield dan midfield ke forward memang tidak kelihatan di situlah. Senang sangat dipatahkan oleh jentera tengah JDT especially, dan tidak ada apa-apa mampu kita lakukan. Walau macam mana pun aku nampak juga kita masih mampu untuk membawa bola masuk ke dalam kotak di JDT. Tapi again, apabila sudah masuk di sana keadaan menjadi buntu, play-play kita nampak agak kelang kabut apabila berada di kawasan tersebut. Tapi defender JDT nampak santai lah untuk mengawal keadaan, seolah-olah tahu apa yang akan dilakukan oleh player Sabah FC. Walaupun aku cakap tidak ada siapa yang perlu dipersalahkan, tapi kalau dari segi persembahan ada satu player yang aku memang tidak, macam sudah 4 perlawanan yang dia lalui, dia masih lagi tidak membuktikan yang dia tu selaku pemain import yang sepatutnya mempunyai level yang berbeza dengan pemain Sabah FC yang lain, iaitu kita punya right back lah, Denningham tu. Aku macam frustrated lah dengan cara dia bermain dan persembahan yang beliau lakukan. Agak gopoh. Dia macam, aku tahu dia player yang mempunyai attacking minded, tapi dia tidak mempunyai perancangan dan visi macam mana perlu menggerakkan bola tersebut, di mana larian perlu dilakukan, macam mana hantaran perlu dilakukan. Dia macam bilang orang headless chicken lah, boleh cakap macam tu. Macam dia nak tahu apa perlu dibuat. Ada beberapa kali juga dia mempunyai peluang untuk melakukan hantaran ke dalam kotak D tanpa ada gangguan daripada mana pemain JDT, tapi hantaran beliau memang
cukup mengecewakan. Tidak sempurna hantaran yang dia lakukan. Long itu menyebabkan aku memang rindu lah kalau rindu tengok macam contoh pemain seperti Riza Ghazali, Minko berada di bahagian tersebut dan of course Sadil juga berada di bahagian tersebut. Memang aku rindu lah player-player ni yang mereka ni mampu untuk menggerakkan di bahagian, we talking about bahagian sebelah kanan sekarang ni lah. Jadi itu one of the thing yang kita cukup kurang dan tidak miliki untuk skuad Sabah bagi musim ni, dan penambahbaikan di bahagian tersebut aku tidak pasti sama ada boleh dilakukan atau tidak, kerana masih lagi mengharapkan pemain-pemain yang tidak boleh memberikan output yang kita inginkan. So kita juga bermain dalam perlawanan ni tanpa 3 tonggak utama kita, iaitu Daniel Ting, Gabriel Perez dan juga Darren Lock. Tapi aku merasakan kalau keberadaan mereka sekalipun, ia tidak akan mampulah mengubah result perlawanan ni. Tapi mungkin bukan 8-0 lah, mungkin kurang daripada tu. Mungkin lah aku pun tak boleh katakan ia akan berlaku, dan aku juga tidak menafikan kepincangan skuad Sabah FC sekarang ni. Sekiranya ketiga-tiga pemain tersebut berada atas padang, aku rasa especially Darren Lock pun yang dideploy as a winger pun tidak akan mampu menghasilkan apa-apa juga pada perlawanan ni. Kerana aku masih merasakan di sini, mungkin aku akan start bercerita mengenai kita punya head coach ni lah. Okay, walaupun banyak orang yang sudah tidak berpuas hati, even ada yang macam mengatakan ini yang aku mau sangatkan coach baru kan. So maka dapatlah kau sekarang. Okay, aku okay dengan semua komen-komen kamu tu. But still I have my own reason untuk backup kita punya coach, lebih kurang macam tu lah. So the biggest one is of course the deployment of player pada position tertentu adalah tidak sesuai setakat ni. Aku ingin menyentuh sekali lagi keberadaan Darren Lock di bahagian winger, tidak begitu menghasilkan impact yang cukup besar untuk Sabah FC. Seterusnya of course kembali kepada cerita coach kita, dia tidak mempunyai ample time untuk merestructure balik formation dan juga pemain Sabah FC. Sekali lagi perlu diingatkan, dia tidak berada bersama Sabah FC secara upfront lah untuk pre-season, especially kerana kita tahu dia ada di dalam skuad Sabah FC tapi dia bukan officially diumumkan as a coach Sabah FC. So aku berani mengatakan dia tidak terlibat dalam persiapan skuad Sabah FC pramusim. Dia juga tidak terlibat untuk persediaan pemain import untuk Sabah FC sebelum bermulanya again pramusim dan juga kick off Liga Super ni. So ini adalah again kepincangan yang sering kali aku ulang pada video sebelum ni, dan ianya telah memberi dan impact dia telah dibuktikan lah daripada 4 perlawanan yang telah Sabah FC lalui. Walaupun pada pre-season tu ramai yang mengatakan kepada aku, relax lah bro, ini masih pramusim, nanti okey lah tu. Tapi again pada pramusim tu aku sudah menyatakan kerisauan aku, dan kerisauan aku tu telah terbukti lah hasil daripada 4 perlawanan yang telah Sabah FC lalui. So ternyata memang apa yang aku predik tidak salah lah, lebih kurang macam tu. Dan aku juga mempredik yang kita akan berada mungkin paling bagus top 5, ataupun aku lebih kepada mid table sebenarnya. Cuma ini lebih jauh daripada mid table lah, tanggal ke-10 sekarang ni. So untuk perlawanan ni sekali lagi aku tidak ingin bercerita panjang sangat kerana kita tahu tiap kali menentang JDT kita tidak akan dapat mencuri walau satu mata sekalipun, baik di Stadium Likas apatah lagi di SSI. Cuma 8-0 ni is too big for me lah, dengan membiarkan lagi 2 pemain untuk mendapatkan gol hat-trick. Basically defender Sabah FC agak fail untuk melakukan man marking dengan membiarkan pemain-pemain seperti Figueiredo dan juga Bergson bersiar-siar di dalam kotak di Sabah FC. So itu adalah big mistake yang telah dilakukan oleh mereka lah. So okay guys, itu adalah aku punya ulasan untuk perlawanan ni. Bagaimana pula pendapat anda hasil daripada 8-0 ni? Adakah ya bagi aku perlawanan ni adalah perlawanan yang memang aku akan lepaskan lah, pasal aku tahu memang result kita akan kalah.
Tapi macam mana pula pendapat anda? Adakah anda merasakan perlawanan ini perlu dilepaskan kerana kita tahu result dia sebegini, atau sebenarnya sekali lagi kita boleh mencuri mata di SSI seperti mana yang hampir boleh dilakukan oleh Negeri Sembilan pada perlawanan tersebut? Letakkan pendapat anda dalam komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.